Maksiat yang sedap tu, yang seronok tu, sat je. Sat je. Tuan-tuan, waktu kita pergi buat maksiat tu, kita sembunyi pada orang tu, kita orang kenal orang masjid, orang duk pergi surau apa sebagainya. Tuan-tuan keluar dengan perempuan, tuan-tuan buat satu benda pada perempuan. Tuan-tuan, kita gelisah tu, kita seronok tu sat je. Kita spend time dengan dia waktu kita buat maksiat tu sat je. Berapa lama je. Tapi gelisah dalam hati tu, balik tengok muka isteri bersalah, tengok muka anak-anak berasa bersalah, main masjid takut lagi orang perasan, main masjid lagi duk berasa macam orang tahu ke apa aku buat. Gelisah tu lebih panjang lagi daripada maksiat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita nak sambung pengajian kitab kita Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Mandili, dan kita masih berada pada bab taubat. Bab taubat, dan kita masih berada pada tajuk perkara-perkara yang menghalang daripada taubat. Perkara yang menyebabkan seorang itu menangguh-nangguh taubat dia. Dia panggil al-israr. Al-israr dengan maksud salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad, perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu menangguh taubat dia. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Ada 4 perkara kata pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Mandili, dan kita dah bincang yang pertama pada pertemuan kita bulan 11 yang lepas, iaitu seksa yang ditangguhkan. Perkara pertama yang menyebabkan seorang itu dia menangguh-nangguh taubat dia sebab seksa kena tangguh. Dia tengok orang tu buat maksiat, tak kena apa pun. Dia tengok orang tu buat dosa, tak kena apa pun. Relax aja. Bahkan bertambah kaya dia, bertambah dapat nikmat dia. Kita duk berasa macam orang tu duduk tenggelam dalam kemaksiatan dia di depan-depan mata dia. Tapi orang tu masih mendapat nikmat dan tidak dibalakan oleh Allah, maka menyebabkan dia menangguh-nangguh taubat dia. Itu yang pertama. Kita dah bincang panjang dari itu ni. Hari ini kita akan masuk pada bab yang perkara yang kedua. Pasal apa seorang itu menangguh-nangguh taubat dia? Kata ulama, yang kedua sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Dan ubatnya bahawa berfikir ia bahwasanya bahwasanya jika doktor yang kafir sallallahu alaihi wasallam Muhammad menyambut baginya akan air sejuk pantang baginya penyakit, dan memberi mudarat oleh air sejuk itu, akan dia nescaya meninggalkan ia akan dia air sejuk itu, sekalipun sallallahu alaihi wasallam bersangatan ingin ia kepadanya. Maka hendaklah ia mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih daripada doktor itu. Yang siksa api neraka lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan oleh air sejuk itu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan yang keduanya ialah sukar meninggalkan keseronokan dan keinginan. Yang ni sebab, antara sebab utama seorang itu dia susah nak bertaubat. Dia seronok, dia tenggelam dalam maksiat, dan sungguh maksiat ni satu benda yang seronok. Sebab tu antara 3 syarat taubat nasuha yang ulama sebut, yang Imam An-Nawawi sebut, yang pertama dia apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berhenti daripada buat maksiat. Yang ni senang tuan-tuan. Kita duk biasa buat maksiat, dan ni dah jadi orang baik, tinggal maksiat tu senang. Yang kedua, azam tak mau buat lagi. Yang ni pun senang. Pasal apa? Pasal 2 benda ni terkait dengan perbuatan. Cuma yang ketiga sangat susah. Dia panggil berasa menyesal dengan maksiat yang pernah dia buat. Menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Menyesal ni bukan perbuatan, menyesalnya kerja hati. Kerja hati ni sangat susah. Tambah-tambah benda yang dia buat tu sedap, sesuai dengan keseronokan dan kesedapan nafsu dia. Tuan faham tak maksudnya? Orang yang biasa merokok, berhenti merokok, dengan orang yang tak pernah merokok, tu tuan-tuan sekalian sangat berbeza. Orang yang tak biasa merokok, tak ada apa tuan-tuan, suruh dia tinggal rokok, tak ada apa kat dia, pasal dia tak pernah rasa macam mana ketagihan dan kesedapan esok rokok. Orang yang biasa esok rokok, suruh dia berhenti dan dia berhenti. Tuan-tuan, dia makan kat restoran, dia tengok 3 meter sebelah sana di luar tu ada orang esok rokok, dia meleleh elok tuan-tuan. Tambah-tambah makan pedas, lepas makan pedas selalu kena cucuk rokok, sedap tu. Dia punya feel dia macam mana ni, dia tengok kawan tu, dia meleleh elok tuan. Pasal apa? Pasal dia pernah merasakan kesedapan. Mana ni? Orang yang tak biasa minum arak, tinggal arak, tak ada masalah apa. Orang yang pernah minum arak, dia tinggal arak, dia tengok orang minum arak tuan-tuan sekalian, bahkan dia tengok cop arak tu pun dia dah teringin dah. Sebab tu kesusahan
meninggalkan maksiat yang pernah dia buat itu lebih berat lagi daripada meninggalkan maksiat orang yang tak pernah melakukan kemaksiatan tersebut. Pasal apa? Pasal maksiat ni sedap dan dia sesuai dengan nafsu yang dia ada. Faham ni dia semua? Jadi subhanallah, ada orang yang dia terjebak dengan maksiat. Bila dia terjebak dengan maksiat, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia mai kesedaran dia mai keinsafan. Maka dia mampu untuk meninggalkan maksiat tersebut. Ada orang dia terjebak dengan maksiat dan dia merasakan kelazatan maksiat tersebut. Dan dia nak lawan keinginan nafsu dia tak mampu. Sebab apa? Sebab dia duduk melayan keseronokan maksiat tu, keseronokan kelazatan maksiat tu. Inilah yang jadi penyebab di antara seorang menangguh-nangguhkan taubat dia. Tuan-tuan faham? Kita biasa duduk benda ni tuan-tuan. Kita biasa buat benda ni dan kita tahu. Masing-masing ni ada satu benda yang melekat dengan dia, maksiat yang melekat dengan dia. Kita sendiri, semua orang ni ada benda jahat, benda maksiat yang dia tahu benda tu dosa, tapi dia seronok nak buat dan dia susah nak tinggal. Masing-masing ada. Laki-laki cerita orang laki-laki, orang perempuan cerita orang perempuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Baiklah, subhanallah, tapi bab mengatakan ke orang dia tak boleh tinggal. Baiklah, subhanallah, baca Qurannya dengan sembahyang tahajudnya, dengan tadarus dia dengan, tapi kalau bab mengumpat dan cerita pasal orang memang sedap kat dia. Baiklah, subhanallah, duk pergi masjid, ulang lagi masjid, kelek kitab kiri kanan, tapi bab tengok orang perempuan tak berapa nak ni, yang tak berapa nak cukup baju tu dia kalah. Masing-masing ada. Dan kadang-kadang dia tak mampu untuk mengawal keinginan nafsu dia, kesedapan maksiat yang dia rasa, tuan-tuan sekalian, akhirnya menyebabkan dia menangguh-nangguhkan maksiat tersebut. Bahasa tak payah camam panjang-panjang, tuan-tuan sendiri faham apa ni. Betul ni? Kita ada benda maksiat yang kita suka buat dan kita susah nak tinggal maksiat tersebut. Dan setuju kan saya? Macam tak puas hati ya. Betul kan? Kita ada. Sallallahu alaihi wasallam. Kita layan keseronokan dia, kita layan kesedapan. Dan apa ubat dia? Ni kita cerita macam ni. Dan ubatnya, penawar dia. Kita cerita bab penawar bagi hati kan, kitab ni nama dia penawar bagi hati, ubat bagi hati. Dan ubatnya dicerita bahawasanya berfikir ia bahawasanya jika doktor yang kafir menyebut baginya akan air sejuk pantang baginya penyakitnya, pantang bagi penyakitnya dan memberi mudarat ia akan air sejuk itu, akan dia nescaya meninggalkan ia akan air sejuk itu. Dia kata kalau doktor, walaupun doktor ni kafir bagi tahu dekat dia, hang ni penyakit hang ni tak boleh minum air sejuk. Air lain boleh minum, air sejuk aja, pantang nombor satu sekali air sejuk. Tuan-tuan, dan dia tahu kalau minum air sejuk lagi mudarat lagi. Maka dia tinggal tak? Dia tinggal air sejuk tu. Pasal apa tinggal sejuk? Pasal doktor pesan jangan minum air sejuk ni, bahaya, boleh jadi mudarat, dia kata. Pegang sungguh kata doktor tu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dia meninggalkan air sejuk tersebut. Dia kata walaupun sekalipun bersangatan ingin dia kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Teringin sangat tak? Tengok air sejuk tu, bubuk ais pula keluar meleleh kat tepi tu. Oh lagi dia, masya-Allah. Teringin sangat. Tapi teringat doktor kata jangan minum air sejuk. Macam orang kecil mana dia teringin apa? Dia teringin ayat mana? Lagi time naik air gula tu tinggi tu, lagi dia teringin ayat mana? Kawan saya ada cerita, dia kata dia ada kecil mana, dia kata ada time-time dia kata tengok ayat mana ni, teringin sangat. Dia kata waktu tu tahu gula dia tengah naik. Dia kata bila gula turun sikit dia okey, dia punya keinginan ayat mana tu dah kurang sikit. Betul ya tuan-tuan? Saya tak tahu, tak ada pengalaman. Tapi itulah dia cerita kat saya. Subhanallah. Tapi tahan. Pasal apa tahan? Pasal tahu saya kalau minum yang mana tu mudarat. Sampai habaq dia doktor habaq. Doktor beritahu, "Mau ni, tuan ni tak boleh makan nasi, tak boleh makan daging, tak boleh makan sedat semat apa ni, yang ni sayur tak boleh makan sejuk, yang ni tak boleh makan, tak boleh makan, yang itu makan." Habis saya boleh makan apa Ustaz? Ayam sejuk. Tiga satu tu. Duit juta lah akaun. Tak ni. Tapi benda sejuk je, sejuk. Cahayalah, pasal apa pegang? Pasal doktor kata kalau minum sekali mudarat. Maka dia kata apa? Ketahuilah bahwasanya, maka hendaklah dia mengetahui ia bahwasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya itu lebih daripada doktor tu. Allah dan Rasul lebih daripada doktor. Kalau doktor tu kata jangan minum air sejuk, pasal air sejuk mudarat, kamu tinggal sejuk. Allah Rasul kata apa? Jangan buat maksiat ni. Saya kalau buat maksiat ni, pergi neraka tempat dia. Faham tak ni?
tak air sejuk, tahan, tak mau minum. Tapi tak maksiat buat juga. Percaya kat doktor, lebih percaya pada Allah dan Rasul. Betul tak ni? Tuan-tuan ni faham ke tak faham ni? Betul kan? Doktor kata, dengarlah. Orang kata, dengarlah. Jangan buatlah apa semua simak. Tapi kalau Allah Rasul kata, jangan buat. Buat juga. Lepas tu sebut, kita ni percaya ada syurga. Syurga, nikmat syurga sangat hebat. Kita percaya ni, oh cerita syurga macam ni. Teringin nak masuk syurga. Percaya syurga ni. Tapi bila Allah kata, Nabi kata, buat amal ni, nanti dapat istana dalam syurga. Buat amal ni, nanti Allah bagi masuk syurga. Tak buat juga. Pasal apa tak buat? Tahu tak ada syurga? Tahu. Percaya tak syurga? Percaya, tapi tak berapa beriman. Betul ni. Jangan buat ni neraka. Neraka ni macam ni, dahsyat neraka ni. Dari baling daripada atas, daripada apa? Dia punya Ustaz Syamad. Jurang neraka tu sampai jatuh bawah 70 tahun batu yang Nabi SAW cerita tu. Punya dalam jurang neraka tu. Orang duduk dalam neraka ni, dia menangis bunyi daripada dalam kerongkong dia. Terbakar dia. Kalau api orang yang azab paling ringan dalam neraka letak batu di bawah tapak kaki dia, menggelegak otak dia, kata Nabi SAW, tu siksa paling ringan. Dan dia berasa dialah siksa paling berat sekali, walhal dialah siksa paling ringan sekali. Kita semua tahu dahsyatnya neraka. Tahu. Allah kata jangan buat macam ni, nanti masuk neraka. Buat juga. Nabi kata jangan buat macam ni, saya kena azab neraka. Buat juga. Pasal apa? Tahu tak kata neraka? Tahu. Tapi pasal apa buat juga? Tahu. Percaya tak? Percaya. Tapi tak apa nak beriman. Faham ni? Doktor kata, jangan buat ni, nanti sakit. Oh, tinggal. Pasal apa? Percaya. Bukan cakap percaya, beriman sangat dengan doktor tu. Dia ni, maksudnya tu kepakaran dia. Dia mengaji lebih tu. Nah, Ustaz Syamad macam ni, duk main wabak-wabak ni kan. Takut kita tuan. Takut kita. Takdir nak jadi-jadilah. Tapi jangan pergi cari takdir buruk. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, itu hari nak pergi bergerak, nak pergi ke tempat kawasan pemerintahan dia. Bila dalam perjalanan bergerak tu, tiba-tiba orang maklum kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wahai Umar, dekat sana tempat yang kita nak pergi tu tengah ada wabak taun. Sayyidina Umar kata, okey, berhenti, kita patah balik. Lalu orang kata kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, kan takdir Allah tu dah tertentu dekat kita. Takdir Allah tu takkan tak percaya kat takdir pun. Kalau takdir kita kenalah. Kalau takdir tak kenalah. Tapi ya. Sayyidina Umar kata, apa salahnya aku milih takdir yang baik berbanding dengan takdir yang buruk? Option kita tuan-tuan. Dalam bab wabak ni, option. Nak kena tu takdir Allah. Tapi pilihan kita ialah jangan jerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Faham tak? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, kalau wabak mai ke tempat kamu, kalau ada satu wabak berlaku, satu wabak berlaku setempat, jangan masuk ke tempat wabak tu. Itu pesan Nabi SAW. Ayo pesan. Jangan pergi masuk. Jangan duk pergi cari. Orang kampung saya kata, pergi cari rebah. Ni. Pergi cari pasai masuk. Jangan. Nabi pesan jangan. Dan kalau dah masuk ke dalam dia ataupun duduk di dalam dia, maka kamu jangan keluar. Ni kita duk sebut sebagai apa? Kuarantin. Ini Nabi SAW pesan. Jangan duk pergi cari masalah bila ada tempat tu. Kamu yang selamat, kamu jangan pergi cari menjerumuskan diri kamu dalam kebinasaan. Dan orang yang duduk dekat dalam tu, jangan keluar sebab berbahaya dia bukan sekat diri kamu, membahayakan orang lain sama. Kena faham tak? Sebab tu kalau ada benda boleh sekat, kena sekat. Itu tanggungjawab dia. Faham tak? Bukan dia kalau nak takdir jadi. Dah Allah suruh jaga, jangan duk pergi cari takdir tu. Jangan duk pergi buat benda yang sehari boleh menyebabkan kamu susah. Faham tak saya main? Faham tak faham sudah, nak cakap lebih pun susah juga. Ikut apa Nabi SAW suruh, betul lah tuan-tuan. Nabi suruh macam tu, ikutnya. Nabi tahu, Allah tahu, Nabi tahu. Ikutnya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita duk pakai akal kita lebih daripada apa yang Nabi SAW perintah. Bunuh. Kalau kita tahan macam ni, sekali apa akan jadi macam ni? Kalau kita buat macam ni, sekali apa jadi macam ni? Nabi SAW tahu apa yang Nabi SAW ajak kita tuan-tuan. Faham tak? Nabi suruh jaga sallallahu alaihi wasallam.
Nah, selain daripada tu, taat. Kena taat juga. Nah, kata, jangan pi, jaga diri, jangan duduk pi tempat-tempat yang tak patut pi. Kalau boleh sabar-sabar sat, jangan duduk pi tempat-tempat crowded. Kena ikutlah. Suruh pakai mask, pakailah mask. Jangan pi tempat-tempat orang ramai. Shopping kompleks jangan pi tempat orang tak ramai, masjid. Masjid surau tempat tak ramai, orang pi tempat tu selamat insya-Allah. Itu tu makanan. Isa sallam sebut, jaga makan. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Orang kata makan daripada apa yang Allah rezekikan kepada kamu di dunia ni, daripada yang halal dan baik. Bila Allah suruh cari makan yang halal, bukan sakat halal, halal dan baik. Sebab halal dan baik ni, dia tak akan jadi mudarat. Dia tak akan jadi mudarat. Ada orang, dia tak boleh makan satu-satu jenis makanan. Contoh, dia tak boleh makan durian. Walaupun durian tu halal, tapi sebab dia kencing manis tinggi. Kalau dia makan durian, sekali dia akan rosak, jadi lagi penyakit lebih bahaya. Maka makanan tu halal, tapi tak baik dah, jangan makan. Faham tak ni? Kata halal. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, halal, baik. Faham tak? Bukan sakat halal, baik untuk dia. Kalau sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, makanan yang Allah haram memang confirm tak baik. Takkan jadi ubat kepada benda yang diharamkan oleh Allah. Takkan jadi ubat benda yang haramkan Allah. Kalau dia baik, Allah akan halalkan. Sebab dia tak baik, Allah haramkan dia. Mesti ada sebab. Ini pergi makan macam-macam, ikut suka dia je nak makan. Kita pun tuan-tuan kadang-kadang duk terikut panggil-panggil macam ni. Suruh kita makan makanan yang masak sempurna, kita pergi duk makan benda-benda yang tak masak. Kita nak ikut je, nak tiru je. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Kadang-kadang benda tu boleh bawa mudarat. Jaga. Islam suruh kita makan yang halal, bukan sakat halal, makan yang baik. Tuan-tuan, nak cerita apa? Cerita macam mana boleh pergi tu tak? Cerita tentang Nabi pesan apa? Allah pesan apa? Nabi pesan apa? Pegang itu sungguh-sungguh. Sebab kalau Allah suruh, kalau Allah bagi tahu betul, sikit pun takkan salah. Kalau Allah janji Allah tu betul. Allah takkan sikit pun mungkir janji dia. Orang yang buat dosa, Allah janji lempak lama. Ada tak kalau Allah buat sallallahu alaihi Muhammad, orang buat dosa, Allah janji, siapa buat dosa, aku lempak dalam neraka. Tiba-tiba dia buat dosa, dia tidak dilempakkan dalam neraka. Maka Allah tak menunaikan janji dia. Tapi neraka, syurga tu milik Allah. Allah boleh bagi kepada siapa yang dia nak. Ada tak orang buat amal, kemudian sallallahu alaihi Muhammad, Allah kata apa? Masuk syurga dengan rahmat aku, bukan dengan amal yang kamu buat. Kan? 500 tahun buat amal, tuan-tuan sekalian, buat ibadat 500 tahun tak pernah buat maksiat. Lalu dia minta untuk mati dalam keadaan dia bersujud kepada Allah. Allah matikan dia saat dia sujud kepada Allah. Ni mati perfect, sempurna, 500 tahun punya ibadat, tak pernah buat maksiat. Pergi depan Allah, ya Allah nak masuk syurga. Allah kata, kamu masuk syurga dengan rahmat aku. Dah, saya tinggalkan dunia saya tinggalkan semuanya, saya korban semuanya, saya nak cari syurga Allah. Ibadat 500 tahun, saya tak mau apa-apa dunia ni, saya buat ibadat tumpu, pengorbanan yang sangat besar. Layak dia agak dia masuk syurga dengan amalan? Layak tak? Layak lah kalau kita fikir macam tu. Kita yang boleh main balik kerja tu, main penat-penat, main merasa macam aku ni ahli syurga dah puasa ni. Tak ada orang boleh buat pengorbanan macam aku ni, penat-penat mandi, start motor, main masjid pula, main kuliah apa semua. Hebat ni, subhanallah. Tengok jiran sebelah, dia tidur, dia basuh kereta apa semua. Dia kata, ni ahli neraka ni. Tengok ni, pengorbanan maha dahsyat ni. Ni, boleh main ni seolah. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Dia lagi patut berasa macam tu. 500 tahun, tinggal dunia semua. Tapi bila nak masuk syurga, Allah kata apa? Kamu masuk syurga dengan rahmat aku. Dia kata, dah ya Allah, aku nak masuk syurga dengan ibadat yang aku buat ni. Aku dah struggle dah, aku dah bersungguh dah, aku dah sacrifice semua dah ni. Patut sangat dah. Dah, kamu akan masuk syurga dengan rahmat. Akhirnya Allah minta timbang dengan mata dia saja, ataupun nikmat dia saja pun tak mampu nak timbang dengan 500 tahun. Pak Allah kata masuk neraka. Dah ya Allah, aku akan masuk syurga dengan rahmat. Pasal apa masuk syurga dengan rahmat? Sebab syurga tu milik Allah. Nah, tuan-tuan beli tiket nak masuk pergi tengok bola.
Tuan-tuan layak dah untuk masuk pergi tengok bola. Tapi kalau dekat depan tu Salih Syamat yang jaga, yang pemilik stadium tu, dia kata apa? Dia kata, hari ni saya tak bagi semua masuk. Masuk esok. Pasal ada ni apa penyakit apa dekat kan. Wabak apa semua, hari ni kami tak izin masuk. Tuan-tuan, boleh tak nak? Tak masuk tu ikut suka dia nak bagi masuk, tak bagi masuk. Walaupun kita punya tiket, pasal dia pemilik tempat tu. Ya Allah punya milik, tuan-tuan. Salih Syamat. Tugas kita buat apa? Allah kata, kamu buat yang ni kamu masuk syurga. Tu tugas kita untuk buat supaya mudah-mudahan kita masuk syurga. Allah kata, kamu jangan buat macam ni sehingga masuk neraka. Tugas kita ialah tinggal benda tu. Jangan kita buat sebab takut nanti masuk neraka, sebab tu janji Allah. Maka kalau perkataan doktor pun kita pegang, apatah lagi perkataan Allah. Maka dia kata Salih alaihi wasallam, walaupun kita sangat berkeinginan kepada tu, dan hendaklah mengetahui ia akan bahwasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih daripada doktor itu, dan siksa api neraka lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan oleh air sejuk tu. Dahsyat neraka tu lagi dahsyat lagi daripada kamu pergi minum yang sejuk. Nah, Salih alaihi wasallam dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Salih ala sayyidina Muhammad, Salih ala sayyidina Muhammad mengiktikadkan dalam hatinya akan bahwasanya apabila sukar atasnya meninggalkan kesedapan dan keinginan pada masa yang sedikit, maka betapa tiada sukar atasnya, Salih alaihi wasallam Muhammad, menanggung akan siksa api neraka dan atasnya luput nikmat syurga. Dia kata tetapkanlah dalam hati dia, tetapkan dalam hati ni, ingat sungguh-sungguh bahawa apa? Nak tinggal maksiat tu sat aja. Maksiat yang sedap tu, yang seronok tu sat aja. Sat aja. Tuan buat maksiat berapa lama? Sat aja. Sedap buat maksiat tu berapa lama? Sat aja. Gelisah tu lama daripada buat maksiat. Betul tak? Tuan-tuan buat benda tak baik di belakang isteri tuan-tuan. Nah, saya mat, isteri kita tu punyalah duk sangka kita baik sangatlah, tuan-tuan masa dia saya mat. Lepas tu pipi kot luar tu ada girlfriend lain. Contohlah, tuan-tuan tak buatlah benda macam ni, saya habaknya. Kalau ada berasa-berasa pi. Tiba-tiba ada nu apa. Tuan-tuan, waktu kita pergi buat maksiat tu, kita sembunyi pada orang tu, kita orang kenal orang masjid, orang duk pergi surau apa sebagainya. Tuan-tuan keluar dengan perempuan, tuan-tuan buat satu benda pada perempuan. Tuan-tuan, kita gelisah tu, kita seronok tu satnya. Kita spend time dengan dia waktu kita buat maksiat tu satnya. Berapa lama je. Tapi gelisah dalam hati tu, balik tengok muka isteri bersalah, tengok muka anak-anak berasa bersalah, main masjid takut sekali orang perasan, main masjid sekali duk berasa macam orang tahu ke apa aku buat. Gelisah tu lebih panjang lagi daripada maksiat. Betul tak ni? Tak setan apa tak kanggup yang tak faham dah ni, siapa tak buat? Contohlah, apa saja maksiat kita buat, tuan-tuan, betul tak saya sebut? Kita buat satu maksiat tu, seronoknya sekejap saja, tetapi kegelisahan tu berpanjangan. Gelisah. Rezeki kita tertahan. Tidaklah satu perkara yang menahan rezeki melainkan dosa, kata Nabi SAW. Tidaklah satu perkara yang menahan rezeki melainkan dosa. Rezeki kita tertahan, duit dan tak berkat, rezeki tak berkat, masalah bertimpa macam-macam. Seronok tu satnya. Seronok tu sat. Maka tuan-tuan nak menanggung tu lama. Menanggung di dunia yang kita rasa macam lama, kegelisahan tu pun tu tak lama nak banding dengan seksa api neraka yang sangat lama. Sangat lama. Bandingan satu hari di akhirat berapa lama di dunia? Berapa? Alfusanah, 1000 tahun. Seminit pun tak tahan api neraka ni tuan-tuan. Allah. Duk cerita ni, kita ni jenis duk buat maksiat. Saya pun serupa lah tuan-tuan. Kita manusia nak buat macam mana? Kadang-kadang tersilap, kadang-kadang terbuat. Tak mau buat, buat juga. Tak mau buat, buat juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Seronok. Seronok melayan maksiat. Tak mau duk dengar cakap orang, tak mau duk dengar duk ngumpat-ngumpat orang. Lagi, Assalamualaikum, salam. Ni hang tahu tak? Apa? Siapa baru kata tak mau dengar? Dia ni macam mana? Jangan tak mau tengok tu. Tengok juga. Ni, tak mau tengok. Lagi sebut tak mau, lagi dia main. Ni, tak mau benda ni, tak mau. Sekali ada. Abang apa abang? Allah dia main.
Hari ni ada orang post dekat saya punya page ya tuan. Ni dia komen open tu. Dia kata, "Ustaz, ada muslimat ingin meminang Ustaz Ajam." Dia nak apa, nak apa, bukan meminang, dia apa, melamar. Nak melamar Ustaz. Bu tu dah terang-terang apa kat screenshot hantar kat saya. Tuan-tuan subhanallah. Tuan-tuan, ujian dia main. Lagi kita tak mau satu benda, lagi dia main. Lagi kita tak mau satu benda, lagi dia main. Siapa Allah nak tengok kita ni kuat orang mana? Faham tak ni? Cepat. Buat, nak buat macam mana? Kita manusia. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam mesti buat silap. Tapi jangan guna alasan tu terus buat silap. Nah ni, saya dia buat. Saya dia buat lagi. Saya dia buat lagi. Mana? Pasal apa dia buat lagi ni? Semua anak Adam mesti melakukan silap. Mana? Kuk kepala dia sekali. Tu masuk ke silap. Nama pun silap. Khata' Allah sebut. Khata' ni maksud apa? Bahasa kita orang kampung, unintentionally. Betul. Tu yang saya kata lah. Tak ada intention. Bukan saja nak buat, terjebak, tercakap, tersilap. Nama silap khata'. Bukan intention, bukan ada intention, bukan ada niat nak buat. Tapi terbuat. Itu khata' silap. Tapi kita ni jenis saja buat. Tahu salah? Tahu? Allah, silap lah saya ni. Allah, buat. Tak mau buat. Allah, so buat lagi. Lepas buat tu, man, silap saya ni. Patut buat tu. Allah tu. So buat lagi. Selagi masih duk berasa getaran dosa melakukan kesilapan, ketahuilah kamu masih punya iman. Tapi dengan melakukan dosa itu berulang-ulang menyebabkan satu hari kamu akan merasakan kelazatan dan kesedapan dosa dan hilang iman. Waktu tu getaran dah tak ada dah. Getaran dosa tak rasa dah. Faham tak ni? Jangan sampai macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi wasallam. Tanggung api neraka yang sangat dahsyat itu lebih teruk. Dan luput pula nikmat syurga. Allahumma salli alaihi. Duduk dalam neraka. Nabi kata, Allah sebut dalam Quran, alaihim narun muqsadah. Atas mereka tu Allah tutup api neraka tu. Tutup pasal apa? Supaya api tu, panas api tu, dia tak keluar. Tutup. Panasnya dunia, api di dunia ni, kata Nabi SAW, ini 1/70 daripada panas api neraka. Jadi bayanglah macam mana 1/70 daripada panas api neraka. Kalau maksudnya panas api neraka 70 kali ganda lebih panas lagi daripada api dunia. Api dunia pun tak mampu tahan lah. Betul. Ada seorang syekh tu, ada seorang perempuan mak dia ajak dia untuk buat maksiat. Nah, kita ingat syekh-syekh dia selamat-selamat. Pujian lagi besar ustaz-ustaz ni. Dia kata, ustaz tak apalah. Siapa kata ustaz tak apa? Sopan hampa ya. Boleh terjebur ke tayau, jangan amin. Mana nak tuan-tuan, ujian. Kita syekh ajak syekh tu pujuk buat maksiat. Dia kata tunggu sekejap. Dia cucuh lilin, dia letak jari dia. Letak jari dia. Dia tengok berapa lama dia mampu untuk tahan api lilin. Duduk sekejap dia tak mampu dah melecup tangan dia. Dia kata apa? Api lilin pun aku tak mampu untuk tahan, apalagi aku nak mampu macam mana aku nak menahan api neraka yang maha dahsyat. Dan saya sebut, masa nak buat maksiat, tuan-tuan pergi buka stov api tu, tinggung tengok. Ampun tuan, satu saat pun kita tak akan mampu untuk duduk dalam kedahsyatan api neraka. Ingat, bila buat dosa Allah janji azab. Tu yang kita takut. Kita buat dosa, Allah janjikan azab. Kita buat dosa, Allah janjikan azab. Tak mampu dah dengan maksiat yang kita buat ni. Sekali kita katalah, dah Allah sebut, kita duk kata apa? Dah nanti ujung-ujung masuk syurga ke Ustaz? Ingat ujung-ujung tu lagu mana ke? Ni, tak apalah, Allah sebut kan, ni satu zarah iman dalam diri ni, nanti ujung-ujung masuk syurga ni. Macam mana agak dia duk bayang sekali dia nak rempuh neraka tu, nak akhirnya ujung-ujung masuk syurga tu?
Tuan-tuan, kita kalau boleh nak masuk lepas pada masyarakat tu, nak terus masuk syurga, tak mau satu momen pun kita masuk neraka. Pasal kalau kita masuk neraka, kita akan ada cop jahannamiyyi. Ahli neraka jahannam. Bekas ahli neraka jahannam. Dia tuan-tuan, orang yang masuk neraka nanti dia masuk syurga. Tapi sebelum dia masuk syurga, apa? Dia akan masuk ke dalam sungai Al-Hayah. Dibersihkan, dimandikan sungai Al-Hayah dan diletak dan dicop kepada satu pengenalan, dia ni bekas ahli neraka jahannam. Duduk dalam syurga, tapi syurga ada cop. Orang kenal dia dulu pernah masuk neraka jahannam. Kita kalau masuk dunia ni pun tuan-tuan jadi bekas banduan pun tak mau dah. Faham ni Ustaz? Tapi tak apa, boleh jadi calon-calon. Bakal-bakal tak apa. Tuan-tuan, tapi subhanallah, kalau di dunia ni pun subhanallah ada cop, saya lihat semak tuan-tuan, dia bekas banduan pun nak minta kerja susah, nak apa tu. Orang pandang tak elok dan sebagainya. Tuan-tuan, jangan sampai nanti di akhirat kita jadi ahli syurga, tapi ada cop di sisi kita sebagai bekas ahli neraka. Tak mau. Tang cop tu tak apa lagi. Tang azab nak duduk berapa lama nak diazab dalam neraka ni, ya Allah. Lapar la'akiluna min syajarin min zaqqum. Nak makan ahli neraka zaqqum ya. Zaqqum, buah duri tajam, pahit. Dia minta lapar, minta makan, bagi makan zaqqum. Salih alaihi wasallam. Fama li'una minhal butun. Isi perut dia dengan buah zaqqum. Dia nak makan pun tak boleh, duri tajam. Waktu telan pun sangkut kat kongkong ni. Tapi nak makan, Allah sumbat perut dia, penuhkan perut dengan buah zaqqum. Sumbat. Sakit dia macam mana tak tahu. Makan pun sakit. Fasharibuna alaihi minal hamim. Minum dia daripada hamim, air sangat panas. Minum air sangat panas. Hamim ni Allah sebut dalam Quran surah Al-Kahfi, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmu liyashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqah. Ibarat Allah gambarkan ayat hamim ni macam tembaga cayak. Saya tengok National Geographic hari tu, dia buat besi, tuang besi kan merah tu. Saya panggil anak saya, "Ustaz, tengok tu apa dia tu?" Tu besi cayak, dia kata, nak buat jadi besi. Tu macam tulah Allah gambarkan minuman ahli neraka. Cerita kat dia, Allah cerita ayat tembaga yang cayak tu, yang tengah duk merah tu, tuang dekat mulut dia. Ni bakar muka, bukan bakar kongkong. Kalau bahang haba daripada besi tu pun dah bakar muka dia, bayangkan macam mana kongkong dengan perut dia. Tapi tu pun Allah kata apa? Fasharibuna syurbal him. Dia minum ni macam unta yang dahaga. Tahu unta dahaga minum macam mana? Duk suruh minum tak berhenti-berhenti. Padahal minuman tu duk bakar perut dia, bakar kongkong dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal hadza nuzuluhum yaumaddin. Tu je makanan hidangan yang akan disediakan kepada ahli neraka. Tak salah duk fikir ahli neraka. Taklah Ustaz, tapi pasal apa duk buat perangai ahli neraka? Pasal apa duk buat perangai ahli neraka? Pasal apa dalam keadaan kita nak jadi baik ni, duk main masjid ni, duk dengar kuliah, duk tengok live lagi. Tuan-tuan sini, duk tengok kat YouTube lagi, duk mengaji lagi, tapi duk buat maksiat lagi. Pasal apa? Pasal apa? Salih alaihi Muhammad. Tinggal takut. Sedap maksiat tu sekejap, tapi azab dia lama. Faham tak ni? Sudah. Susah kan? Sifat manusia memang macam tu. Kita seronok dengan maksiat, tapi dia buat apa tu? Usaha, lawan, mujahadah. Kena ingat satu benda. Kalau masuk neraka, dia hilang waktu dalam syurga. Nikmat dalam syurga, nikmat berganda. Berganda-ganda nikmat dia, seronok nikmat dia. Seronok yang terlampau seronok dalam syurga. Dan dia hilang keseronokan tu. Pasal apa? Pasal dia spend masa dalam neraka. Faham tak? Jaga. Ya, ni yang dia buat. Tinggal. Apa benda? Sabar. Mujahadah. Solat saya ingat. Kalau doktor pesan kat kita, jangan makan ni mudarat. Ingat Allah punya pesan lagi dahsyat. Ingat Nabi punya pesan lagi dahsyat, lagi betul. Salih alaihi wasallam. Yang ketiga, salih alaihi wasallam, benda yang menyebabkan seorang itu
menangguh-nangguh taubat dia pada ni. Yang ketiga, menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari, dan berkata ia selagi ia taubat oleh aku pada masa yang akan datang, dan taubat itu dalam kekuasaan aku, dan ubatnya bahawa fikir ia akan mengetahui ia akan bahwasanya umurnya tiada ada dalam kekuasaannya, dan boleh jadi mati ia dengan terkejut sebelum daripada taubat. Tambahan lagi, jika sukar atasnya meninggalkan keinginan pada masa sekarang, niscaya pada masa yang akan datang lebih sukar ia. Dan jika adalah ia menanti akan hari yang mudah atasnya pada hari itu, sallallahu alaihi Muhammad, melawan nafsunya, maka iaitu hari yang belum dijadikan akan dia adalah yang sallallahu alaihi Muhammad, yang diinginnya itu seperti seseorang yang mengkehendaki ia sallallahu alaihi Muhammad mencabut pohon kayu, dan lemah ia daripadanya kerana kuat akarnya, maka meneguhkan ia kepada Tuhan yang akan datang, kepada tahun yang menangguhkan ia kepada tahun yang akan datang, dan mengetahui ia akan bahwasanya pokok kayu itu bertambah besar dan bertambah kuat akarnya, dan ia bertambah tua dan bertambah lemah. Yang demikian itu sehabis-habis jahil. Dia kata yang ketiganya, pasal apa orang menangguh taubat ni? Sebab dia duk berasa sallallahu alaihi Muhammad, dia tangguh taubat tu, esok boleh taubat lagi, lusa boleh taubat lagi. Nah ni, tak taubat hari ni pun esok boleh taubat. Nah, buat lagi. Faham tak ni? Dia buat hari ni, tak apalah esoklah taubat, tak apalah lusalah taubat. Dia seolah-olah duk berasa macam umur usia tu dalam kekuasaannya. Dia tak tahu yang nyawa dia boleh Allah cabut bila-bila masa, belum sempat kadang-kadang nak dia bertaubat kepada Allah. Faham tak ni? Taubat ni Allah bagi taubat ni sebelum berlaku dua benda ni. Yang pertama, matahari naik sebelah barat. Yang kedua, bila sampai nyawa sampai ke Hongkong. Mana kita tahu? Tak tahu pun apa yang akan berlaku. Maka sallallahu alaihi wasallam, ubat dia apa? Ubat dia ialah dia memikir dan mengetahui umurnya bukan dalam kekuasaannya. Dia berasa macam taubat tu dalam kekuasaannya, tapi dia terlupa. Kena ingat, umur kamu bukan dalam kekuasaan kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tambahan pula, sekiranya suka meninggal keinginannya pada masa sekarang, lebih teruk pada masa depan. Tuan-tuan, Allah sebut sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, bersegeralah kamu untuk bertaubat. Bersegeralah kamu kepada pengampunan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah suruh cepat-cepat mohon pengampunan Allah. Tahu pasal apa Allah suruh cepat-cepat? Sebab rasa tu, getaran tu masih kuat bila kita buat maksiat. Sifat dosa ni Nabi SAW sebut, al-birru, kebaikan itu, kata Nabi SAW, hati kamu merasa tenang dengannya. Dan kemaksiatan itu, hati kamu gelisah. Hati kamu gelisah. Dan kamu benci perbuatan kamu dilihat oleh orang. Itu tanda maksiat. Sifat manusia Allah bagi fitrah, buat maksiat hati mesti gentar. Hati rasa gelisah. Orang nak pergi mencuri, orang nak pergi buat maksiat, jantung tanda sifat. Atau maka itu tanda iman, fitrah Allah masuk. Tapi ingat, getaran ni dia makin hilang, ditelan hari. Hari ni kita buat maksiat, hati kita gelisah, takut, rasa gelisah, rasa tak tenang. Esok tangguh esok, tunggu lusa, tunggu bulan depan, tunggu tahun depan. Ni ada benda maksiat yang kita buat tahun lepas tu, dah tak rasa apa dah lah ni. Ni tak rasa apa. Faham tak ni? Ada benda kita buat dulu ni tahu ni, kita hari ni kita tahu kita pernah buat maksiat ni dulu ni. Berasa tak? Tak rasa dah. Tahu tapi tak berasa dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tahu tapi tak berasa. Pasal apa? Pasal getaran tu makin hilang. Sebab tu Allah suruh apa? Cepat taubat. Kalau waktu ni, waktu hati tengah duk rasa gelisah ni pun rasa susah nak taubat, esok waktu hati dah rasa tenang dengan maksiat tu, lagi susah nak taubat. Ingat tu.
Faham tak ni? Waktu hati tengah gelisah ni pun dah susah nak taubat, lagi ke depan lagi susah nak taubat. Dia bagi ibarat macam apa? Dia bagi ibarat macam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang nak cabut pokok kayu. Dia tanam pokok. Nah, kalau nak cabut waktu pokok tu kecil. Senanglah cabut. Tangguh sebulan, tangguh setahun. Akak dah ni, batang dah besar, try cabut dia. Tak boleh nak cabut lah. Itulah orang, sifat orang menangguh-nangguh taubat. Lagi lama, lagi berakar maksiat tu. Lagi besar batang pohon maksiat tu. Nak cabut, nak taubat susah. Maka taubat cepat-cepat waktu kamu masih berasa getaran dosa, dengan maksud maksiat tu masih kecil dalam hati kamu. Faham tak? Stres nampak. Nah, pasal cerita pasal kita tuan-tuan. Ni duk cerita pasal kita ni. Ni panggil ilmu tasawuf, ilmu hati. Nah, ni mengaji ilmu tasawuf. Cerita pasal benda kita duk buat. Benda duk dalam hati kita. Sebab tu bila bercakap berkaitan ilmu tasawuf ni, berasa kena, berasa kena, kena. Betul? Ustaz tu tahu mana aku duk buat benda tu. Dia cerita kawan dia. Mana aku tahu. Kadang-kadang ustaz dia cakap pasal dia sendiri lah. Tapi pasal apa kena kat kita? Pasal benda ni kita buat. Benda ni duduk dalam kehidupan kita. Nah, jangan tangguh taubat. Yang keempat, ni Ustaz Syamat. Nah, yang keempat, pasal apa seorang itu menangguh-nangguh taubat dia? Yang keempat, bahawa menjanjikan ia akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan mengampun ia, sallallahu alaihi Muhammad, dan mengampun dan ia sehabis-habis bodoh, kerana harap ia akan kelepasan daripada ketika, sallallahu alaihi Muhammad, tiada mencelai ia akan jalannya, dan yang demikian itu tiadalah biasa seperti tiada biasa berlayar perahu pada daratan. Dia kata sallallahu alaihi Muhammad, seorang tu dia menangguh-nangguh taubat ni, dia pasal apa? Pasal dia kata kat diri dia, Allah tu maha pemurah, Allah tu maha pengampun. Sebab tu dia tangguh taubat dia. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Yang ni jadi penyebab orang duk buat dosa ni, duk continue buat dosa ni pasal apa? Tak apa, Allah tu maha pengampun. Tak apa, dia duk kata kat diri dia. Dia bukan kata kat orang. Nah ni, kalau orang tanya kat dia, "Hang ni tak tinggal-tinggal lagi ni." Dia kan kata kat orang, dia kata, "Tak apa, Allah tu pengampun." Tak, yang dia continue buat maksiat tu bila dia duk kata kat diri dia, "Allah Maha Pengampun." Tak apa, Allah Maha Pemaaf. Ni kerja syaitan. Ni kerja syaitan. Supaya dia berterusan melakukan maksiat tersebut. Tuan-tuan. Lalu dia kata apa? Sebenarnya inilah pemikiran yang bodoh dia. Pemikiran yang bodoh, tak benar mengharapkan kemurahan dan kemaafan itu. Ingat yang demikian itu tidak berlaku seperti kapal yang berlayar atas daratan. Dia kata tak akan jadi. Nah, saya cakap macam apa? Mustahil macam kapal tu nak berlayar atas daratan. Sabda Nabi SAW, Al-Kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebut, bermula orang yang berakal mereka yang menghisap ia dan menghinakan ia, dan sallallahu alaihi Muhammad merasai ia akan dirinya, sallallahu alaihi Muhammad, artinya menjadikan ia akan dirinya mengikut perintah Tuhannya dan beramal ia bagi barang yang kemudian daripada mati. Dia kata orang yang berakal ni, kata Nabi SAW. Tadi kata bodoh kan, orang bodoh ni selalu duk kata apa? Tak apa, Allah Maha Pengampun. Tak apa, Allah, dia continue buat maksiat dengan alasan dia Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Lawan dia orang cerdik. Orang cerdik ni apa? Orang cerdik ni, orang yang berakal ni, orang yang sentiasa merendahkan diri dia, hisab diri dia, dan menghina diri dia. Yang ni dia menjadi orang yang sentiasa mengikut perintah Allah dan beramal untuk perkara yang akan datang selepas daripada mati, yang ni hari akhirat. Ni orang cerdik.
Dan manakala orang yang lemah dan kekurangan itu, dalam setiap amal mereka itu ialah menurut kehendak nafsu dia. Orang yang lemah ni, orang yang bodoh ni, tadi orang berakal sentiasa buat persiapan untuk akhirat. Orang yang bodoh ni apa? Dia sentiasa mengikut hawa nafsu dia. Ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad tidak menegah dirinya melakukan perkara yang diharamkan serta menganggap Allah akan mengampunkan segala dosa dia. Ini orang bodoh. Ya. Dia buat maksiat. Kemudian dia kata apa? Tak apa, Allah ampun. Allah ampun. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dan bermula orang yang lemah, yang taksir ia pada segala pekerjaan mereka yang memperikutkan ia akan dirinya, akan keinginan, maka tiada menegah ia akan dia daripada yang diharamkan, dan mencita-citakan ia atas Allah Ta'ala akan segala angan-angan, maka serta taksirnya pada mengerjakan taat dan serta mengikutnya akan keinginan, tiada ia bersedia dan tiada ia taubat. Bahkan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan ampunnya dan sallallahu alaihi wasallam mengampun ia akan segala dan akan masuk syurga, serta mengekalkan ia atas maksiat dan meninggalkan ia akan taubat. Kita sallallahu alaihi Muhammad, lemah tu, kekurangan itu dimaksudkan itu ialah kekurangan dalam melakukan ketaatan dan kemaksiatan. Dan tak bersedia diri dia untuk banyakkan ibadat. Bahkan dia harap Allah akan mengampunkan dia. Dia kekal buat maksiat. Dia kata orang bodoh ni, lawan kepada orang cerdik tadi ni. Orang bodoh ni, orang yang kurang ni apa? Ialah dia sentiasa duk layan hawa nafsu dia untuk melakukan kemaksiatan. Ikut je nafsu dia. Bila dia duk layan hawa nafsu dia untuk melakukan kemaksiatan, apa yang akan buat? Apa yang akan berlaku? Dia akan meninggalkan ibadat. Sebab dia tak boleh duduk sekali. Tak boleh duduk sekali. Tuan-tuan suka buat maksiat, tuan-tuan akan tinggal ibadat. Ibadat kita tak sedap. Tak seronok ibadat pasal kita duduk tenggelam maksiat. Bila kita duduk pulun usaha untuk buat maksiat, apa akan berlaku? Kita akan meninggalkan maksiat sedikit-sedikit tinggal maksiat. Dia tak boleh duduk sekali. Maka tuan-tuan, salih asyamat, orang ni dia sentiasa continue berterusan dia melakukan maksiat dan dia meninggalkan taubat. Sebab apa? Sebab dia duduk pegang, tak apa Allah Maha Pengampun, tak apa Allah Maha Penyayang. Dan berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, bermula kelalaian dengan Allah bahawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad berpanjangan oleh seorang laki-laki dengan mengerjakan maksiat dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan ampunnya. Sa'id bin Jubair kata apa? Bermula kelalaian dengan Allah apabila berpanjangan seorang lelaki mengerjakan maksiat dan bercita-cita Allah akan mengampunkan dia. Ni tanda kelalaian seseorang. Continue buat maksiat, tertipu dia dengan dia mengatakan pada diri dia, tak apa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan ketahui olehmu bahwasanya dosa kecil itu jadi dosa besar ia dengan beberapa sebab. Pertemuan kita akan datang, kita akan bincang macam mana dosa kecil ni boleh berubah jadi dosa besar. Macam mana dosa kecil boleh jadi dosa besar. Ada 4 perkara, insya-Allah. Ada 5 perkara, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.